Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi yang berusaha menganjur program pada hari ini. Ustaz-ustaz, sahabat saya Ustaz Sayuti pun ada. Tuan guru, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini, dan saya tak tahu sampai bila suara saya boleh bertahan. Mudah-mudahan sampai akhir program lah. Suara saya tak apa baik 2-3 hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya, terutamanya kepada pemilik restoran dan juga Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya. Tidak ada syak lagi bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan contoh yang terbaik untuk kita. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، ما نفدنا عنه الأيدي hatta ankarna qulubana. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang merupakan khadam Nabi. Anas ni dia khadam Nabi, dia menguruskan keperluan Nabi. Dia kata pada hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, adha'a minha kulla syai', Nabi memberikan cahaya kepada keseluruhan Madinah. Yang asalnya Yathrib ini satu tempat yang tak ada orang pun nak pergi. Yang asalnya Yathrib ini orang-orangnya sentiasa diperlekehkan oleh golongan Quraisy. Sehingga kan apabila Abu Jahal, Amr bin Hisham dibunuh oleh Muaz dan Muawiz, ditikam oleh dua pemuda berasal daripada Madinah ini, Abu Jahal kata, tak ada ke orang lain yang boleh tikam aku? Paling tidak aku akan diingati sebagai pejuang yang mati di tangan wira yang hebat. Tapi apa ni? Yang tikam aku ni petani je, yang jaga kebun tamar. Sebab Abu Jahal ni dia memang takabur. Abu Jahal memang takabur. Sehingga kan datang Ibnu Mas'ud, dia pancung kepala Abu Jahal, dan kepala Abu Jahal itu dibawa kepada Nabi, dan Nabi kata, hadza fir'aun hadhihi ummah, inilah Fir'aun bagi umat ini, kerana takabur dia, kerana sombongnya dia dalam menerima kebenaran. Ini Abu Jahal, dia pandang lekeh kepada orang-orang Ansar yang mendiami Madinah. Kata Anas, hari di mana Nabi sampai kepada kami,
Nabi menerangi kota Yathrib dengan Nabi memberikan nama baru kepada dia, Al-Madinah. Mungkin sebab itu Madinah ni dipanggil Al-Madinatul Munawwarah, Madinah yang diberikan cahaya. Walaupun sebahagian ulama dia tak setuju dengan nama Madinah Munawwarah, patut dia kata Al-Madinah An-Nabawiyah. Tapi sebenarnya itu hanya pada nama. Madinah Munawwarah pun ada asal. Kerana Anas kata, "Adha'a minha kulla syai." Hari Nabi sampai ke Madinah, Nabi memberikan cahaya kepada Madinah. Seluruh Madinah bercahaya dengan cahaya hidayah. Orang-orang Madinah yang asalnya dipandang lekeh, yang asalnya dipandang rendah oleh Quraisy, ketika mana Nabi membuka kota Madinah, orang Madinah menjadi hebat. Ketika mana berlakunya perang Hunain, dulu saya hurai dah hadis tu, yang orang Madinah kecil hati, Nabi panggil orang Madinah. Nabi kata apa? Nabi kata, "Ma salakal ansar wadiyan wa salaka ghairuhum wadiyan, atau wa salakan nas wadiyan illa wa salaktu wadiyal ansar." Orang Ansar tidak melalui satu jalan, satu lembah. Orang lain lalu satu lembah. Melainkan kalau aku nak jalan, aku akan pilih jalan Ansar. Allahumma arhamil Ansar. Ya Allah, sayangkah orang Ansar. Wa abna'il Ansar, wa abna'al Ansar, dan sayang kepada anak-anak orang Ansar. Wa abna'il Ansar, dan cucu orang-orang Ansar. Tapi kata Anas bin Malik, walamma kana al-yawm alladhi mata fihi an-nabi, tetapi hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput menghadap Allah Azza wa Jalla, azlama minha kulla syai, Madinah menjadi gelap gelita. Bukan kerana gelap tak ada matahari, bukan kerana gelap sebab gerhana matahari, dah. Tuan minta bagi ke depan sikit, bagi sahabat-sahabat kita ruang untuk masuk. Anas kata gelap Madinah pada hari Nabi wafat. Bukan kerana gelap disebabkan gerhana, bukan gelap disebabkan tak ada matahari, ada matahari. Tapi gelap itu kerana Madinah menjadi suram. Sebahagian sahabat tidak dapat menerima hakikat, seperti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi akhirnya mereka percaya Nabi dijemput oleh Tuhan. Anas kata apa? Mana fadna anhul aidi. Ketika mana jasad Nabi dikuburkan, dikebumikan, tangan kami tak boleh nak kawal daripada tepih tanah, daripada kambuh jasad Nabi SAW. Bila orang letak tanah atas jasad Nabi, kami kambuh. Bukan kambuh apa? Kami tepih. Hatta angkarna qulubana, sehingga kami merasakan pelik dengan jiwa kami. Seorang pimpinan yang menjadi pakar rujuk, yang menjadi tempat bergantung dalam semua persoalan dunia dan akhirat, tiba-tiba pemimpin ini dijemput oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang pemimpin yang memberikan semangat kepada sahabat ketika mana mereka susah, dan memberikan panduan kepada sahabat apabila mereka senang. Tiba-tiba Nabi ini dijemput oleh Tuhan.
Sahabat rasa, jiwa kami rasa pelik. Kami tak pernah mengalami perasaan ini. Tapi golongan sahabat, dia faham. Kerana ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan bahawasanya satu hari nanti Nabi SAW akan mati. Maka sahabat pun, mereka sedar mereka perlu terima kenyataan yang Nabi telah tak ada. Tetapi yang masih tinggal adalah khazanah nabawiyah yang berbentuk Al-Quran dan hadis untuk mereka pelihara dan mereka jaga. Maka muncul cabaran pertama dalam ilmu hadis, iaitu nak pelihara hadis daripada sebarang kesilapan dan lupa. Di kalangan sahabat ada juga yang lupa ketika meriwayatkan hadis. Ada juga yang silap dalam meriwayatkan hadis. Ini cabaran pertama. Dulu masa Nabi ada, kalau orang salah riwayat, dia orang boleh tanya Nabi. Tapi sekarang dah tak ada. Maka mereka akan bertanya kepada orang yang pakar dan rapat dengan Nabi. Seperti mana kalau bab-bab yang berkaitan dengan rumah tangga dalam rumah, mereka akan tanya kepada Ummu Salamah, mereka akan tanya kepada Aisyah, mereka akan tanya dengan Maimunah, mereka akan tanya dengan Ummu Habibah, mereka akan tanya Hafsah. Kerana mereka ini adalah ummahatul mukminin yang menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu bila mana Abu Hurairah memberikan fatwa, man asbaha junuban fala siyamalah, sesiapa yang menjalani waktu subuh dalam keadaan dia berjunub, belum sempat mandi, fala siyamalah, maka puasanya tidak ada untuk dia. Puasanya tak sah. Dia kena mandi wajib sebelum subuh. Maka sebahagian daripada tabi'in pada masa itu yang mendengar fatwa Abu Hurairah, mereka bertanya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi ihtilam fayutimmu siyamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dia hidup, yusbihu junuban, waktu subuh masuk dia masih berjunub, min ghairi ihtilam. Junub dia tu bukan sebab mimpi. Maksud junub dia tu disebabkan hubungan dia dengan isteri dia. Fayutimmu siyamahu, maka dia menyempurnakan puasanya. Maka ada di kalangan sahabat yang membetulkan riwayat sahabat yang lain. Seperti mana Aisyah juga membetulkan riwayat Ibnu Umar. Ketika mana Ibnu Umar meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW melakukan umrah pada waktu Rejab, pada bulan Rejab. Aisyah kata, masa tu Urwah dia mengadu dekat Aisyah, dia kata, betul ke Ibnu Umar kata Nabi umrah pada bulan Rejab? Aisyah kata, yarhamullahu Aba Abdurrahman, ma'tamara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa syahiduhu. Moga Allah merahmati Abu Abdurrahman, yakni Ibnu Umar. Nabi tak buat umrah melainkan dia bersama dengan Nabi dan dia menyaksikan umrah Nabi, tapi dalam masalah ni dia silap. Nabi tak umrah pada bulan Rejab. Cabaran pertama dalam ilmu hadis ialah silap dan lupa. Tetapi sahabat telah melakukan tugas mereka dengan baik. Mereka memperbetulkan riwayat-riwayat yang mana sahabat lain tersilap. Tapi riwayat yang sahabat tersilap ni sangat terpencil. Sangat terpencil. Kita jumpa pun tak sampailah 20 yang sahabat silap ni. Membuktikan bahawasanya sahabat ni bukan maksum.
Sebab golongan Syiah, bila ahli sunnah kata sahabat ni udul, sahabat ni kesemuanya adil. Adil ni maksud apa? Bila kata adil ni apa maksud? Kalau dalam undang-undang, adil ni sama kan? Adil ni dia dalam ilmu hadis tu bukan meletak tempat mentak sesuatu pada tempat dia. Adil dalam ilmu hadis ni maksudnya tak bohong. Tu adil. Dalam ilmu hadis dia ada istilah khusus. Bila sebut adil, perawi adil, maksudnya perawi yang tak bohong. Maka ahli sunnah dia kata sahabat-sahabat ni adil, tak bohong. Golongan Syiah dia kata sahabat-sahabat Nabi ni majoritinya kafir. Jadi ada orang salah faham, dia ingat, oh, pada ahli sunnah ni sahabat tak buat silap ke? Maksum ke? Tak. Sahabat buat silap. Tapi kesilapan sahabat sangat terpencil. Ibnu Abbas juga melakukan kesilapan. Ketika mana dia meriwayatkan daripada Nabi SAW, kononnya Nabi SAW menikahi Maimunah waktu dia berihram. Sedangkan tak betul. Maimunah sendiri kata, tazawwajani Nabi SAW wa ana wa nahnu halal. Nabi menikah dengan aku waktu kami berada dalam keadaan halal, bukan berihram. Maka Ibnu Abbas juga melakukan kesilapan dalam riwayat ini, sehingga Sa'id Ibn al-Musayyib, menantu kepada Abu Hurairah yang merupakan tabi'in besar di Madinah, mengatakan Ibnu Abbas telah melakukan kesilapan dalam riwayat ni. Ini cabaran pertama dalam ilmu hadis. Tapi cabaran ni taklah begitu meruncing. Sehinggalah apabila masuknya zaman pemerintahan Osman. Bila masuk zaman pemerintahan Osman, orang dah mula kaya. Harta rampasan perang banyak. Tentera-tentera Islam dapat ghanimah, dapat tanah, dapat harta. Sehingga kan sebelum zaman Osman, masa Omar, zaman Omar, berjaya buka Parsi, buka Rom, harta dibawa masuk. Depan dia banyak tinggalan Rom dan Parsi. Omar menangis. Sehingga kan Abdul Rahman bin Auf kata, "Ma yubkika ya Amirul Mukminin?" Apakah yang menyebabkan kamu menangis, wahai Amirul Mukminin? Al-yawm yawmus sururi wal farah. Hari ini hari gembira, hari seronok kerana kita menang. Dia kata, Allah Subhanahu wa ta'ala, ma adkhalallahu hadha ala qaumin illa wa huwa yudkhilu ma'ahu al-hasada wal baghdha. Allah tidak akan masukkan harta-harta ini pada satu kaum, melainkan Allah biasanya akan masukkan sekali perasaan hasad dan dengki. Umar dibunuh. Umar dibunuh. Masuk zaman Osman. Osman difitnah oleh Abdullah bin Sabah. Kononnya Osman pilih kasih. Kononnya Osman hanya lantik keluarga dia saja. Jadi rakyat yang mana mereka ini sudah mewah, mereka termakan dengan fitnah Abdullah bin Sabah. Sehingga kan Abdullah bin Sabah berjaya menggerakkan umat Islam yang berada di Mesir, umat Islam yang berada di Iraq, dan umat Islam yang berada di Yaman untuk kepung rumah Osman, dan akhirnya membunuh Osman. Bila Osman dibunuh, maka sahabat pun berbeza pendapat dalam politik. Aisyah, Talhah dan Zubair minta supaya Ali cari pembunuh Osman dan laksanakan qisas dengan segera.
Tapi Ali yang duduk di Kufah pada masa itu kata tak boleh. Kita kena cari dulu konco-konco yang terlibat dalam pemberontakan ini. Muawiyah juga cakap benda yang sama. Ali kena cari pembunuh Osman. Dengan segera laksanakan hukum Allah. Kena qisas pembunuh Osman. Kalau tak, aku tak mau bai'ah dia sebagai khalifah. Kalau tak, aku tak mau bai'ah dia sebagai khalifah. Ali kata bai'ah aku dulu. Kita cari konco yang terlibat dalam pembunuhan Osman sama-sama. Perbezaan pandangan dalam politik ini akhirnya menyebabkan sahabat bertempur di medan Siffin dan medan Jamal. Dan berlakunya peristiwa tahkim. Dan bila berlaku peristiwa tahkim, umat Islam jadi terpecah kepada 4 golongan. Ada yang pro Ali dengan mengkafirkan sahabat lain, terutama yang mengikut Muawiyah, yakni golongan Syiah. Ada yang pro kepada Muawiyah, yakni golongan Nawasib, mencela Ali dan Ahlul Bait. Ada yang menjadi Khawarij. Dua-dua dia orang tak pro. Oleh kerana dua-dua dah buat dosa. Sebab apa buat dosa? Ali berdosa sebab tak laksana qisas. Maka Ali jadi kafir. Muawiyah pun salah. Patutnya Muawiyah kena perang Ali sampai sudah. Tapi Muawiyah damai pula dengan Ali. Muawiyah dah buat dosa, Muawiyah pun kafir. Dua-dua kafir. Dua-dua aku tak mau. Mereka ini adalah golongan Khawarij. Dan yang keempat, golongan yang asal, iaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ini adil. Mereka kata Ali di pihak yang benar, tapi Muawiyah mujtahid. Tak boleh cela Muawiyah, kerana Muawiyah adalah penulis wahyu, yang mana jasanya dalam Islam besar. Kesilapan dia itu hanyalah kesilapan yang kecil dibandingkan dengan sumbangan dia pada Islam. Perbezaan pandangan ini dalam bab politik telah menyebabkan sahabat-sahabat Nabi ini berbeza pandangan, dan akhirnya membentuk, sahabat-sahabat Nabi tak membentuk benda ni, tapi perbezaan itu telah menyebabkan umat membentuk 4 golongan. Membentuk 4 golongan. Dan akhirnya golongan Syiah nak cari pengaruh, reka hadis palsu. Nak cari pengaruh ni guna agama paling mudah. Paling murah, paling mudah. Promosi guna agama. Kismis murah. Jampi sikit, RM20. Ni tak ada kaitan dengan yang mati. Mereka membina, mereka yasa hadis palsu. Ini cabaran baru dalam dunia Islam. Maka ulama-ulama Ahlus Sunnah bangkit, letakkan sistem sanad. Mereka letakkan sistem sanad. Sehingga kata Muhammad ibn Sirin, innan nas lam yakunu yas'aluna 'anil isnad hatta idza waqa'atil fitnah faqalu sammu lana rijalakum fayunzar in kana min ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhu wa in kana min ahli bid'ah fayuraddu hadithuhu. Manusia tidak pernah bertanya tentang sanad sehingga berlakunya fitnah pembunuhan Osman, berlakunya bencana dan bala pembunuhan Osman. Maka selepas daripada itu, mereka bila dengar hadis, mereka kata sammu lana rijalakum, namakan kepada kami perawi-perawi kamu, supaya dilihat kalau dia ahli sunnah, hadisnya diterima. Kalau dia ahli bid'ah, hadisnya ditolak. Ini cabaran baru bagi hadis. Hadis palsu berleluasa. Tapi jago-jago hadis
seperti Sa'id ibnul Musayyib, seperti Muhammad Al-Qasim, seperti Abu Salamah bin Abdul Rahman, daripada golongan tabi'in. Kemudian masuk zaman golongan tabi'in, Al-A'mash, banyak lagi golongan tabi'in. Mereka memelihara hadis daripada pemalsuan, sehingga kan Ibnul Mubarak ditanya oleh anak murid dia tentang hadis-hadis palsu yang berleluasa dalam masyarakat. Maka dia kata, ya'ishulahal jahabidah. Disebabkan itulah jaguh-jaguh hadis ni hidup untuk memerangi dan membantras hadis palsu. Maka hadis palsu dapat dikawal. Ulama-ulama hadis membukukan hadis-hadis yang palsu di dalam kitab-kitab yang khusus, seperti yang dilakukan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab dia Al-Mawdu'at Al-Kubra, seperti yang dilakukan oleh As-Suyuti dalam kitab dia La'alil Masnu'ah fil Ahadithil Mawdu'ah, seperti mana yang dibuat oleh Ibn Ira' Al-Kinani dalam kitab dia Tanzihus Syari'ah Al-Marfu'ah. Mereka mengumpulkan hadis-hadis yang masyhur dalam masyarakat dan mereka nyatakan statusnya. Jika palsu, mereka sebut palsu. Jika hadis itu benar, mereka sebut benar. Tak cukup dengan itu, mereka tulis buku. Mereka himpunkan nama-nama perawi. Mereka himpunkan nama-nama perawi yang dikenali sebagai pemalsu hadis. Sehingga kan Syu'bah Ibnul Hajjaj, seorang ulama hadis daripada Iraq, seorang ulama hadis yang hebat, ditanya, macam mana nak buat dengan perawi-perawi yang dikenali sebagai perawi yang pemalsu hadis ni? Dia kata, bayyin amrahu linnas, bayyin amrahu linnas. Nyatakan statusnya kepada manusia, jangan takut, bagi tahu kepada masyarakat dia adalah pemalsu hadis. Sehingga ada sebagai ulama hadis kata, ta'al ma'ana naghtab fillah, marilah kita duduk sama-sama, kita mengumpat kerana Allah Azza wa Jalla. Hadis palsu dapat dikawal. Bila masuk zaman moden ni, cabaran terhadap hadis itu tidak terhenti, masih berterusan. Dan ilmuwan-ilmuwan hadis tidak berhenti berusaha untuk memastikan keaslian hadis itu terpelihara. Di antara cabaran zaman moden ni, zaman kita ni, ada macam-macam hadis punya cabaran. Yang pertama adalah golongan anti hadis. Golongan anti hadis yang tak mau pakai hadis. Kemudian muncul pula golongan liberal. Yang memahami hadis tanpa disiplin yang ditetapkan oleh para ulama. Muncul pula golongan orientalis, seperti Yusuf Schacht, Goldziher di barat, yang mengkaji hadis dan memasukkan jarum-jarum untuk meruntuhkan hadis. Tiga golongan ni, mereka menyebarkan syubhat, menyebarkan kekeliruan terhadap hadis. Dan sebahagian daripada kekeliruan itu, sebahagian daripada syubhat itu sangat-sangat kuat, sehingga kalau orang Islam tak biasa untuk berbicara tentangnya, mereka juga akan termakan dengan dakwah yang dilakukan oleh golongan-golongan ini. Maka sebab tu saya sebut daripada dulu lagi, ini bukan zaman di mana orang
nak bincang benda yang rendah-rendah. Zaman ini, masyarakat, terutamanya masyarakat bandar, perlu didedahkan dengan perbahasan-perbahasan yang lebih tinggi dalam agama. Ini bukan zaman orang awam kalau tahu dalil makin keliru. Tak, ini bukan zamannya. Ini zaman masyarakat perlu didedahkan dengan isu-isu semasa, terutama yang berkaitan dengan syubuhat, dengan kekeliruan dan jawapannya. Supaya apabila mereka berinteraksi dengan golongan-golongan yang terkesan dengan golongan sesat ini, mereka akan ada jawapan. Saya nak bagi satu contoh. Yusuf Schacht, dia ni orientalis, orang putih, boleh berbahasa Arab, dia kaji hadis. Akhirnya dia bawa keluar satu teori, Al-Qadhful Khalfi. Itu teori dia. Teori dia kata, sebenarnya hadis ni tak ada pun. Tapi hadis ini dimunculkan oleh mazhab-mazhab. Yang mana mazhab ini muncul disebabkan tradisi yang berbeza masyarakat Arab. Orang Iraq ada tradisinya. Orang Madinah ada tradisinya. Maka pandangan mereka dalam fiqh berbeza, dalam fiqh berbeza kerana berbeza tradisi. Oleh kerana nakkan sokongan, mereka hadis. Boleh faham? Sama kan? Mereka reka hadis untuk dapatkan sokongan awam. Oleh kerana hadis itu adalah rekaan, kata dia, maka kita akan jumpa hadis-hadis yang sanad tak lengkap. Sebab tu kita ada jumpa dia kata hadis yang sanad dia tu sampai tabi'in pergi angkat ke Nabi. Nama sahabat tak ada. Datang orang kemudian, dia bagi tambah nama sahabat. Dia macam jigsaw puzzle. Orang awal dia letak sanad sikit, orang datang kemudian pergi sambung, akhirnya sanad jadi sempurna. Itulah yang berlaku di awal Islam, dia kata. Maka sebab itu di zaman awal, zaman Imam Malik contohnya, banyak riwayat-riwayat yang sanad tak bersambung. Banyak riwayat mursal, riwayat mu'dhal. Masuk zaman kemudian, mereka tambah nama, tambah ke belakang, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Macam mana nak jawab? Kalau kita berdepan dengan situasi ni, nak jawab macam mana? Kalau orang awam tak payah tahu dalil lah, lagi pening tahu dalil. Pasal apa pula orang awam tak boleh tahu dalil? Betul, bukan semua orang awam minat nak dengar dalil. Tapi kalau dia suka nak dengar, pasal apa kita pergi halang? Buku, orang jual buku RM58, cerita pasal parking pun orang beli tau. Bukan dengki, tapi sebab minat punya pasal. Saya tak dengki pun kan. Kita jual buku RM19 pun tak ada orang beli. Itu pun jenuh buka kitab ni. Ini cerita parking lah. Lepas tu posing tepi kereta. Kelakar kan? Tapi minat punya pasal dia beli. Takkanlah umat nak dengar kalam Nabi yang dia cinta, yang setiap hari dia berfikir, kenapa tidak aku dilahirkan sebagai pembantu Nabi supaya aku boleh berkhidmat dengan dia. Takkanlah orang yang hari ni fikir pasal Nabi, cinta kat Nabi, sayang kat Nabi, nak ikut cara Nabi, nak dengar kalam Nabi, tak boleh. So kalau orang tanya kita, macam mana nak jawab? Tuan-tuan, kekeliruan terhadap hadis yang ditimbulkan oleh golongan-golongan orientalis ni kuat. Tu belum dia pergi detail lagi.
Nanti saya akan bagi tahu, dia akan pergi detail. Yang ni baru dia serang konsep hadis. Sanad tu tak ada. Orang kemudian datang, sambung. Tapi kalau orang yang biasa dengan perbincangan ilmu, orang yang biasa dengar perbahasan ilmu, dia akan tahu, ini semata-mata mujarrad da'wah. Semata-mata dakwaan yang tidak berasas. Kenapa saya kata tak ada asas? Tuan-tuan, orang Madinah dengan orang Iraq ni memang tak sebulu. Dari zaman dulu lagi. Memang tak sebulu. Macam sewajar dengan Wahabi juga. Memang tak sebulu. Sehingga kan Imam Malik, kalau dia ditanya macam-macam oleh anak murid dia, dia akan tanya soalan. Iraqi anta? Kau orang Iraq? Tanya macam-macam. Sebab cara fikir mereka berbeza. Orang Iraq ni dia suka fiqh iftiradi. Fiqh jangkaan. Benda belum berlaku, dia akan jangka. Kalau berlaku senang, tak payah ijtihad baru. Tapi Imam Malik, orang Madinah dia tak suka. Belum berlaku jangan tanya. Dah berlaku nanti baru tanya. Jangan sibukkan diri dengan benda-benda yang belum berlaku ni. Ini Imam Malik punya cara fikir. Perbezaan pandangan di kalangan orang Iraq dan orang Madinah. Ulama dulu sebut madrasah ahlul ra'i, madrasah ahli ra'i dan madrasah ahli hadis. Walaupun guru saya, Syekh Syaraf Qudah ni dia tak setuju. Dia kata tak betul nama tu. Sebab dia kata orang Iraq bukan ahli ra'i saja. Dia pakai juga hadis. Bahkan banyak ulama-ulama hadis daripada Iraq, macam Syu'bah, macam A'mash, macam Sufyan Ats-Tsauri. Tapi ialah mungkin nama tu nak bagi beza. Yang ni bukan tak pakai hadis langsung, tapi banyak pakai kias. Yang ni banyak pakai hadis. Madrasah di Madinah adalah madrasah ahli hadis. Perbezaan ini sangat genting, maksudnya sangat dahsyat perbezaan. Sehingga kan, kalau tuan-tuan buka kitab Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ni muhaddisin. Dia madrasah ahli hadis, sebab dia muhaddisin. Ketika membicarakan tentang Abu Hanifah, dia bawa pandangan ulama-ulama hadis yang mengkritik Abu Hanifah kau-kau. Buka Tarikh Baghdad yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Dia bawa pandangan-pandangan ulama hadis yang mengkritik keras pandangan Abu Hanifah, terutamanya dalam hadis. Tapi tak ada pun di kalangan mereka yang mengkritik Abu Hanifah ini, tak ada pun di kalangan mereka yang melabelkan Abu Hanifah sebagai kazzab, pendusta dalam hadis. Sedangkan orang yang beza pendapat ni, orang beza pendapat ni cari kelemahan tu. Cari kelemahan orang yang beza pendapat dengan dia. Betul tak? Ada orang tak setuju dengan saya. Boleh masuk. Dia orang segan nak masuk ni, yang lelaki ni. Yang lelaki ada di situ. Sehingga kan orang yang beza pendapat akan cari kelemahan orang yang berlawanan pandangan dengan dia. Dan saya, orang tak setuju dengan saya kan, dia akan cari pandangan-pandangan saya yang silap. Tu yang pasal qada salat, aku pernah teruk. Tapi ada seorang sahabat saya, dia beritahu, dia kata tahniah. Dia kata tahniah pasal apa pula? Pasal isu qada salat. Saya kata pasal apa pula tahniah pasal isu qada salat? Dia kata yang sebut perbahasan qada salat ni ramai tokoh sebut, tapi mereka tidak mampu menjadi tokoh. Tidak wajib qada salat, entah berjaya. Tu orang kata, ada orang kata, dia tuduh saya ekstremis agama. Saya kata ekstremis apa? Qada salat pun tak wajib, kan? Ekstrim ni paling tidak dia kuat ibadat, kan? Kalau qada salat pun tak wajib, qada salat yang tinggal sengaja pun tak wajib, ekstrim apa? Longgar tu. Tu yang kadang kita pelik juga. Orang tuduh kita Wahabi tapi dalam masa yang sama liberal.
Liberal dengan Wahabi ni bertentangan. Liberal tu longgar, Wahabi tu ekstrim. Macam mana longgar dan ekstrim, longgar dan ketat boleh duduk pada satu orang? Kan macam sahabat saya kan, Ustaz Jailani tu kan dia orang label Wahabi kan. Wahabi ni apa yang tuan-tuan faham? Sikit-sikit nak bunuh orang kafir, betul? Nak bom orang kafir, ekstrim, teroris. Itu yang orang Melayu faham lah. Tapi dalam masa yang sama dia dituduh apa? Membantu orang nak tukar agama. Betul tak? Dulu lah dalam paper kan. Tapi sebenarnya orang tu memang tak Islam pun. Dia bantu untuk dapatkan status asas sebab orang tu bukan Islam pun. Tapi orang tuduh dia membantu orang murtad. Macam mana dia yang Wahabi ekstrim ni boleh nak bantu orang murtad? Kalau tulis dalam thesis PhD tu. Jadi kalau orang yang tinggi sikit nilai analisis dia akan fikir, macam mana Wahabi dengan liberal boleh duduk sekali? Tak boleh tu. Baik, tak apalah yang tu. Jadi Al-Khatib Al-Baghdadi bawa pandangan-pandangan ulama hadis yang mengkritik Abu Hanifah, tapi tak ada seorang pun yang sebut Abu Hanifah sebagai pemalsu hadis. Maka ini menafikan dakwaan Syakht yang mengatakan hadis adalah rekaan ulama-ulama fiqh yang berbeza pandangan, yang mana perbezaan itu asasnya adalah tradisi. Tak betul. Kalau betul mereka reka hadis, dah tentu ulama daripada Madinah yang tak setuju dengan geng-geng Abu Hanifah akan bagi tahu dia orang ni pemalsu hadis. Kemudian daripada tu golongan Iraq pun akan bagi tahu Imam Malik ni pemalsu hadis. Biasalah buka aib masing-masing, londeh-melondeh kan. Tapi tak ada. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis, sanad-sanad dalam hadis yang pelbagai ni, kadang-kadang ada hadis yang bercampur aduk di antara orang Iraq dan orang Madinah. Bercampur aduk. Takkan mereka berpakat dalam berbohong. Dan ada di kalangan ulama-ulama hadis ini yang riwayat hadis yang kadang-kadang memberatkan mereka. Biasanya kalau kita nak reka hadis, patut tak payahlah bagi yang berat-berat, bagi yang ringan-ringan sudah. Tapi ada hadis yang membebankan. Tapi nak kata apa? Sebab dia adalah hadis daripada Nabi SAW. Golongan anti hadis, iaitu golongan Quraniyun, lagi hebat. Mereka cari hadis-hadis yang zahirnya pada mereka bermasalah dan tak masuk akal. Kalau kita tak biasa dengan perbahasan ni, kita juga tak mampu nak jawab dan kita kata betul juga apa yang disebut tu. Saya bagi satu contoh. Dalam hadis Bukhari, ada seorang lelaki dituduh buat benda tak elok dengan hamba Nabi. Dituduh berzina dengan hamba Nabi. Nabi kata pada Ali, "Izhab fadrib unuqah." Pergi cari dia yang berzina dengan hamba aku ni. Pancung tengkuknya. Ini minta alih kereta DAN 2411 kerana mengganggu orang lain. Nabi kata pancung kepalanya. Jadi Ali ni pun pergilah cari lelaki ni. Lelaki ni tengah mandi dalam kolam dekat Madinah. Tengah mandi dalam kolam. Dia mandi bogel dalam kolam. Ali kata bangkit, keluar. Sebab nak pancung kan. Keluar fa iza huwa majbub malahu zakar. Dia majbub. Dia tak ada kemaluan. Potong habis. Ali tak jadi pancung. Jadi dia persoalkan, macam mana seorang Nabi boleh keluarkan arahan untuk bunuh satu orang
yang baru dituduh belum dibicarakan. Kalau betul dia ada zakar, kena pancung dah tu. Macam mana nak jawab? Dia persoalkan, betul ke Nabi punya akhlak macam ni? Mujur dia tak ada kemaluan. Kalau dia ada, kena pancung dah. Hadis tak mungkin macam ni, dia kata. Ini rekaan Bukhari. Kerana dalam Islam ini, seseorang tidak boleh dikenakan hukuman hanya semata-mata dengan tuduhan. Mesti ambil kes, panggil saksi, cari bukti, buat trial dulu. Macam mana Nabi boleh keluarkan arahan ni? Hadis ni tak betul. Hadis ni rekaan Bukhari. Hadis ni sahih. Tuan-tuan macam nak jawab? Sebab tu saya kata, kalau kita duduk kat surau cerita pasal benda yang ringan-ringan ni, melawak, lucah tak tentu hala, umat takkan bersedia nak berdepan dengan syubhat ni, dengan kekeliruan ni. Benda ni masuk tuan-tuan ke Malaysia. Orang yang membaca buku-buku bahasa Inggeris, baca buku orientalis, baca buku golongan anti hadis, mereka akan terkesan. Macam mana nak jawab? Tuan-tuan fikirlah macam mana nak jawab. Dia kata jangan macam tu Ustaz, dia kata kan. Tak tidur kan, nak cari jawapan. Sebenarnya arahan Nabi tu, Nabi nak tabri'atut tuhmah. Nabi nak buang tuhmah. Maksudnya, bukan Nabi nak suruh bunuh pun. Nabi tahu lelaki tu tak buat apa pun. Tapi oleh kerana tuduhan tu sangat besar, bising satu Madinah, Nabi kita pergilah pancung. Jadi orang pun tertunggu-tunggu. Orang tertunggu-tunggu lah. Oh, kena pancung ni. Tengok-tengok tak ada zakat. Oh, maksudnya tak ada apa. Tak boleh buat apa pun, kemaluan tak ada. Maksudnya Nabi buat benda tu bukan untuk pancung pun, tapi Nabi nak tunjuk pada orang lain memang tak ada apa yang berlaku, supaya orang tertunggu-tunggu dengan hukuman tu. Golongan anti hadis ada satu buku, Tahrirul Aql minan Naql, membebaskan akal daripada hadis. Penulis ni anti hadis. Dia bawa hadis Bukhari dan Muslim, dia kritik. Ni antara hadis yang saya sebut tadi tu. Ada lagi hadis lain. Hadis yang Nabi kata, la yunji ahadakum amaluhu, lan yunjiya ahadakum amaluhu. Sahabat kata, wala iyyaka ya Rasulullah. Qala wala iyyai illa ayyataghammadani Allah birahmatin minhu. Ataupun illa ayyataghammadani Allah minhu birahmah. Nabi kata tidak ada satu orang pun daripada kamu yang amalan baik dia akan menyelamatkan dia daripada neraka. Tak ada seorang pun. Sahabat tanya lah, walaupun kau ya Rasulullah? Ya, walaupun aku. Amalan aku tidak menyelamatkan aku daripada neraka, kecuali jika Allah memberikan aku, memandikan aku, menyarungkan aku dengan rahmat daripada dia. So hadis ni dikritik lah. Hadis ni dikritik lah. Sebab apa dikritik? Sebab dia kata dalam Quran kata syurga ni disebabkan oleh amal soleh. Tiba-tiba Nabi kata tak. Maka dia bercanggah dengan Quran. Bila bercanggah dengan Quran, hadis ni palsu lah. Tu kata golongan anti hadis.
Macam nak jawab? Macam nak jawab? Tu belum lagi orang anti hadis yang kata hadis telah menyebabkan orang menyembah Muhammad berbanding Allah. Sebab bila sebut Allah, semua diam. Bila sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu saya jawab dululah, lama dah kan. Ini golongan anti hadis punya syubhat, kekeliruan yang kita kena tahu. Supaya kita bila berdepan dengan golongan ini, tuan-tuan, paling tidak kita dah bersedia dengan jawapan. Saya katakan, di sana ada dua penyebab ataupun dua faktor yang kita masuk syurga. Yang pertama rahmat, yang kedua amalan. Sebab kita masuk syurga adalah rahmat. Ni Ustaz Wanji pun ada ni. Tu dia bagi kuliah kan. Sebab kita masuk syurga adalah amalan. Adalah rahmat. Tetapi syarat masuk syurga adalah amal. Amal bukan sebab. Amal adalah syarat. Apa beza syarat dengan sebab? Ada beza kan? Syarat dengan sebab. Satu orang dia beramal, timbang amalan dia di atas mizan, timbang-timbang, berat belah dosa, dia ke mana? Neraka lah. Betul? Okay. Dia ke neraka sampai bila? Sampai habis dosa dia lah. Lepas tu dia ke mana? Syurga. Dia ke syurga sampai bila? Sampai? Bila-bila. Kenapa dia tak masuk syurga sampai habis pahala dia? Patutnya dia masuk syurga lebih pendek daripada tempoh dia masuk neraka. Sebab dosanya lebih banyak. Bila timbang, berat belah dosa. Bila berat belah dosa, patutnya dia masuk neraka sampai dosanya habis, masuk syurga pula, tapi sekejap sikit, sebab ringan. Tapi dia masuk syurga selama-lamanya. Bukankah itu rahmat? Rahmat. Tapi pasal apa dia masuk syurga? Sebab amalan akidahnya. Dan amalan yang dibuat walaupun sikit menyelamatkan dia. Tapi satu orang, dia mati di atas iman, timbang amalan dia, berat belah pahala, dia ke mana? Syurga. Bila dia ke syurga, apa jadi pada dosa dia? Wave, rebate. Patutnya kalau ikut adil, dia kena masuk neraka dulu sampai habis dosa dia, baru dia masuk syurga. Allah wavekan dosa dia. Oleh kerana dosanya lebih kurang daripada pahalanya, maka dia masuk ke dalam syurga. Bukankah itu rahmat? Itu rahmat. Ini cara faham yang betul. Ini cabaran mereka-mereka yang bencikan hadis. Ini yang timbulkan kekeliruan. Belum lagi yang salah faham hadis. Yang salah faham hadis ni pun ada juga. Ada yang faham hadis secara literal. Ya, kita kena faham hadis secara literal dulu. Tetapi jangan abaikan langsung objektif di sebalik hadis. Kadang-kadang Nabi sebut satu hadis tu ada objektifnya. Maka kita kena tengok juga objektif. Ibn Taymiyah rahimahullah di antara ulama yang terkedepan dalam membicarakan isu-isu yang berkaitan dengan maqasidus syariah, terutamanya dalam memahami hadis. Nanti tuan-tuan boleh download dekat internet artikel saya, disiplin ataupun peranan maqasid syariah dalam memahami teks hadis.
supaya kita tak faham hadis tu secara literal. Ada sebahagian sahabat kita yang faham secara literal. Dia kata kena taat kepada khalifah, kena taat kepada pemimpin, walaupun dipukul punggungmu, walaupun diambil hartamu, kena taat. Sebenarnya hadis tu tak sahih pun, yang kata pukul punggung tu ataupun diambil harta tu tak sahih. Bahkan dia bercanggah dengan hadis yang sahih yang Nabi sebut dalam hadis, man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Sesiapa yang mati mempertahankan dirinya, maka dia dianggap sebagai syahid. Sesiapa yang mati mempertahankan keluarganya, dia dianggap sebagai syahid. Dan siapa yang mati kerana mempertahankan hartanya, dia dianggap sebagai syahid. So kalau mati pertahankan harta, syahid. Kena pertahan. Ni orang nak curi harta, tak apalah, ambil je lah. Tu bilik belakang pun ada lagi. Yang tu salah faham. Salah faham terhadap hadis. Hadis tu dhaif, tambahan lafaz tu dhaif. Dan kalau ia sahih sekalipun, sebenarnya Nabi suruh taat tu bukan sebab Nabi suruh reda dengan maksiat dilakukan oleh pemerintah, tetapi disebabkan Nabi tak bagi mudarat yang lebih besar. Daripada kamu dibunuh, lebih baik harta kamu diambil. Daripada kamu dibunuh, lebih baik punggung kamu dipukul saja. Bahkan kadang-kadang dalam hadis yang kita biasa dengar setiap tahun, tuan-tuan, Isra' Mi'raj ni ceramah dia tiap tahun kan? Ceramah Isra' Mi'raj ni tiap tahun. Tuan-tuan, saya bercakap ni saya lupa tekak saya sakit. Sekarang dah balik, sekarang baru menyesal. Kita nak berhenti pukul 9 suku. Lupa diri. Hadis Isra' Mi'raj yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pun dikritik oleh orang-orang yang membenci sunnah. Itu bila mana Allah memberikan Nabi 50 waktu salat, sehingga Nabi terpaksa bertemu Musa, turun 10, turun 10, turun 10 sampai dia jadi 5. Dia kata, takkanlah Allah Ta'ala tak tahu yang umat tak mampu? Ni macam main-main pula ni, naik turun ni. Naik turun ni main-main ni. Sebenarnya bukan main-main. Allah nak menunjukkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad kerana dia adalah Nabiur Rahmah. Dia adalah Nabi Rahmat. Maka Allah nak tunjukkan sifat Allah Azza wa Jal yang bersifat dengan rahmat. Ketika mana Allah menciptakan rahmat 100 juzuk, dia bagi kita satu bahagian, 99 kekal pada dia. Satu bahagian inilah yang kita kongsi. Allah Ta'ala nak tunjukkan rahmat. Walaupun berkali-kali Nabi naik minta diskaun, dia tetap bagi. Sehingga Nabi rasa macam segan nak pergi minta lagi. Allah tidak pernah malu. Allah Ta'ala tidak pernah boring. Inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allah Ta'ala tidak pernah bosan. Kamu nanti akan bosan. Allah menerima. Inna Allah hayyun karim. Allah Ta'ala maha pemalu dan maha pemurah. Yastahi ay yarfa'al abdu yadaihi fayaruddahuma sifrain. Allah Ta'ala malu dan Allah Ta'ala pemurah. Allah Ta'ala malu bila hamba mengangkat ataupun menadah tangan kepadanya meminta daripada Allah, dia tolak dalam keadaan tidak memberikan apa-apa. Doa kita mustajab. Jadi tak perlu vele doa. Okey. Itulah serba sedikit yang boleh saya ceritakan berkaitan dengan isu-isu semasa dalam ilmu hadis. Dan alhamdulillah, saya seronoklah sekarang ni orang dah mula nak bercerita tentang hadis. Dulu main hentam kromo je baca hadis. Sekarang ni dah mula dah ada kesedaran. Sampaikan dekat page Facebook saya tu pun saya tak mampu nak jawab semua soalan. Orang duk tanya pasal hadis tu, hadis ni. Kadang-kadang kita tak sempat nak jawab. Tapi mudah-mudahan saya jangkakan 10 tahun, 20 tahun akan datang, makin ramai tokoh-tokoh hadis akan muncul dan meringankan jugalah kerja saya untuk jawab soalan-soalan tu. Jadi saya buka pada soalan ataupun komen
Ataupun nak kritik, silakan. Ya. Doa ketika salat. Doa waktu solat ni dia ada dua kategori. Satu doa yang maksur, satu doa yang tidak maksur. Doa yang maksur ini doa yang Nabi tunjuk dengan bacaan dia yang khusus. Contohnya macam dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Dalam rukuk dan dalam sujud, Nabi baca bacaan rukuk dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma, maha suci Engkau wahai Tuhanku, wa bihamdik, dan segala pujian bagimu, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan aku. Dalam rukuk baca, dalam sujud pun baca. Selain daripada bacaan subhan rabbiyal a'la tu, ni satu bacaan dalam sujud. Sebenarnya bacaan dalam sujud dan rukuk ni dia ada baca macam versi lah. Ni di antaranya. Ada doa. Tapi dan juga sebelum memberi salam kan, itu Nabi ajar, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min adzabi fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ini di antara doa-doa yang Nabi tunjuk. Tapi dalam solat ni juga ada tempat-tempat doa yang Nabi tak khususkan dengan bacaan khusus, tapi Nabi galakkan kita berdoa. Iaitu di dalam sujud. Dalam hadis Muslim, Nabi kata, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a. Hamba paling dekat dengan Tuhan dia waktu dia sujud, banyakkan doa waktu sujud. Doalah apa saja. Selain daripada doa yang Nabi ajar tadi, kita boleh doa apa saja. Dan selepas kita baca doa, kan baca tasyahud akhir, lepas tu kita baca doa yang saya baca tadi. Lepas tu Nabi kata, summal yatakhayyar minad du'a'i a'jabahu. Kemudian dia pilihlah doa-doa yang dia suka. Dia nak doa apa, dia doa. Boleh. Itu tempat-tempat yang boleh. So, nak jawab soalan, nak doa dalam solat ni waktu sujud ke serbu lisan, dua-dua boleh. Dan ada satu lagi tempat, waktu i'tidal. Waktu i'tidal pun waktu berdoa. Sebab itu Nabi tak tunjuk dengan lafaz yang khusus doa kunut nazilah ni. Sebab tu Umar dia ada versi dia yang khas. Kan? Maka kita boleh berdoa kalau tu utamanya nazilah bila umat Islam terkena bala, bencana, kunut nazilah. Ni sebelah orang warga negara Malaysia kena tawan dekat Korea Utara, kunut nazilah. Bukan solat ajak perdana. Itu ni solat ajak saja. Are you hudud atau tidak? Yang saya boleh jawab, debat tak jadi. Kan? Patutnya debat jadilah kan? Tapi saya tak buatlah program si fulan lari dari debat. Yang tu bukan akhlak Islam. Sorry to say. Walaupun berkopiah, berlebay, berserban, kutuk orang pakai topi, tapi program yang dibuat tu provokasi, memalukan individu. Ini bukan akhlak Islam. Saya mohon beza pendapat lah masalah ni. Apa perasaan kita kalau orang buat kat kita macam tu? Buat kat stadium, guna nama kita nak kutuk kita. Bukan nak kutuk lah, nak bagi tahu hang lari berdebat. Orang tu hadir lah nak dengar, tapi ada benda-benda yang dia rasa macam tak betul. Dia minta lah izin untuk jawab. Bila minta izin tak boleh. Tak boleh. Kita kena ingat, asas perundangan dalam Islam tu bukan hanya hudud. Asas perundangan dalam Islam bagi orang yang pro hudud ialah memberi ruang untuk orang membela diri. Kalau ruang membela diri pun tak bagi, macam mana orang nak yakin kau nak buat hudud? So orang takkan yakin, macam mana nak buat, dia kata.
Main tuduh-tuduh lepas tu tak boleh. Tak boleh nak bela diri. Bagilah 5 minit. Kalau ada benda yang dia nak jelaskan. Saya bukan penyokong mana-mana parti dah. Saya bukan ahli politik pun. Tapi saya tengok benda ni tak sihat lah. Benda ni tak sihat. Macam saya pun bila saya tawarkan diri, bukan saya tawarkan, saya terima, saya sahut cabaran. Bila dia tak setuju tu tak apalah. Tapi saya kesal lah juga. Selama ni kami dituduh sebagai orang yang anti hudud, anti undang-undang syariah, penyokong Ahok. Yang tuduh ni bukan kecil-kecilnya orang, pimpinan. Siapa tak turun padang merbuk, penyokong Ahok. Pimpinan dia. So bagilah ruang untuk kami bagi tahu dulu. Di mana yang kami tak setuju tu. Kita bukan tak setuju hudud tu. Hudud tu 100 sebatan tu je. Tapi RUU 355 yang dibawa oleh MP Marang, dia package 100 sebatan, 30 tahun penjara dan 100,000 sebatan. 100,000 ringgit. Sorry, 100,000 ringgit denda. Cakap betul-betul ni. Banyak perkataan yang aku simpan dalam ni. So dia datang package. Macam mana nak kata wajib? Kepada tiga-tiga ni. So kita minta dalil. Mana? Apa alasan yang nak pergi letak 30 tahun penjara dan 100,000 ringgit denda ni? Apa asasnya? Apa kesesuaiannya? Dia tak bagi tahu. Tapi dia kata wajib sokong. Mewajibkan sesuatu benda adalah hak Allah Azza wa Jalla. Kita boleh ijtihad untuk kata wajib, tapi mesti ada asas ijtihad itu. Dan saya nak tanya, Mahkamah Syariah ni kesalahan dia terhad. Apa kesalahan dalam Mahkamah Syariah yang boleh dihukum sampai 30 tahun penjara dan 100,000 ringgit denda? Apa dia? Kahwin dua tanpa izin. Takkan 30 tahun penjara kan? Tapi bini pertama setuju. Laki dia kahwin dekat Siam tanpa izin. Bini pertama kata, elok juga 30 tahun. Dia padan muka orang tua tu. Tapi lepas minggu dia menyesal. Keluarlah Pak Haji, keluarlah Pak Haji. Menyebarkan fatwa yang tak sama dengan fatwa negeri. Tak semestinya mengamalkan, menyebarkan, bagi tahu saja. Pun salah. Pun salah. Takkan sesuai kena 30 tahun. Macam tu pensyarah universiti boleh kena. Kerana dia menyebarkan pada student dia. Jadi sebab tu kita bukan bantah yang 100 sebatan tu. Kita nak tanya kesesuaian 30 tahun dan 100,000 denda tu. Tolong bagi tahu asasnya apa. Kalau ada asas dan kita tengok kuat, okeylah, kita boleh terima. Tapi setakat ni tak nampak lagi. Dan masalah kita, masalah besar kita, bila kita dia kata apa? Mahkamah Syariah rendah sangat daripada mahkamah magistrat. Saya memandang, tak tahulah, saya bincang dengan beberapa orang undang-undang. Kita pun ada penasihat kita undang-undang. Dia kata, jangan pandang mahkamah magistrat tu macam mahkamah kafir. Tu mahkamah Islam juga. Sebab dia kebanyakan hukuman dalam mahkamah ni ta'zir. Nak bawa masuk hudud dengan qisas je lagi. Yang lain tu ta'zir. Betul tak? So jangan pandanglah mahkamah magistrat tu macam mahkamah yang bukan Islam. Tak tepatlah. Sivil tu boleh dijadikan Islam juga kerana dia ta'zir. Tapi tak boleh sebarkan hujah saya banyak-banyak. Nanti tiba-tiba dia ajak debat pula. Dah tahu hujah semua kan. Ada lagi hidden weapon yang kita simpan. Tapi adakah dia hudud atau tidak? Dia tak hudud, tapi dia membolehkan 3 jenis hudud dilaksanakan. Tapi tergantung juga pada DUN negeri. Lepas diluluskan ni baru DUN boleh buat. Kalau dia hanya pinda 100 sebatan untuk hudud dilaksanakan di negeri-negeri, kita sokong.
Kerana tu memang kita tak syak lagi di hukum Tuhan. Kita cuma nak tanya kesesuaian 30 tahun dengan 100 ribu tu. Kalau ada alasan, okey, kita terima. Buat baik pada ibu bapa. Kalau bapa minta tolong di kebun, walaupun dipaksa, hendaklah anak membantu bapanya dan membatalkan urusannya. Kena tengok. Kalau bantuan itu memudaratkan anak, kehidupan anak, maka pada masa tu anak diberikan ruang untuk berbeza selagi mana tidak memudaratkan bapa dia. Taat pada mak ayah ni, kita kena tengok tidak memudaratkan kita dan tidak memudaratkan mak ayah. Kalau benda tu memberi kepentingan pada mak ayah dan tak memudaratkan kita, wajib kita taat. Tapi kalau tak memberikan kepentingan pada mak ayah dan kita tak nak buat, yang tu tak wajib untuk taat. Taat ni pada benda yang memberi kepentingan pada mak ayah dan tidak memudaratkan kita. Boleh faham? Kalau mak ayah kata kat kita, jangan pakai baju warna biru. Kenapa tak boleh pakai? Saja je. Aku benci dengan parti warna biru ni. Contoh kan. So yang tu, kalau kita buat pun tak mudaratkan mak ayah, tak memberikan apa-apa kepentingan pada mak ayah, bolehlah kita ikut kalau kita mampu. Tapi kalau kita tak nak ikut, taklah menjadi dosa. Yang jadi wajib ni untuk kepentingan mak ayah ni. Jadi kalau mak ayah suruh tolong di kebun, berikan kepentingan untuk mak ayah selagi mana tak memudaratkan kita dan urusan tu boleh ditangguh. Maknanya kalau kita buat tolong mak ayah, hidup kita tak terganggu apa, tak miskin, tak apa, wajib bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa soalan tentang asnaf gharimin. Dalam konteks zaman sekarang ni, siapa yang layak untuk dikategorikan sebagai gharimin? Gharimin ni orang yang berhutang. Disebut dalam beberapa, ada ulama yang umumkan berhutang selagi mana bukan hutang untuk maksiat. Ada yang kata berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang bergaduh. Itu terpulang kepada tafsiran. Bateri habis. Okey. Baik. Jadi, tuan-tuan, dia terpulang pada negeri ya, sebab zakat ni negeri yang kutip. Jadi negeri tuan-tuan pakai tafsiran yang mana? Okey, ini samalah ni. Layak ke orang yang mempunyai hutang perniagaan? Kalau perniagaan dia halal, lepas tu dia buat permohonan pada pejabat zakat, kalau lulus, dapatlah, layaklah dapat. Boleh ke hadis dhaif digunakan dalam fadhail amal? Ini banyak orang saya jawab ni, boleh. Tapi dengan syarat, dhaif tu bukan dhaif berat. Dan masa dia amal tu, dia tak anggap itu hadis tu adalah sabit daripada Nabi. Dia cuma beramal untuk berhati-hati saja. Dhaif tu bukan dhaif berat, dhaif ringan. Dan masa dia beramal tu, dia bukan menganggap hadis dhaif itu adalah sunnah, tapi dia beramal sekadar berhati-hati. Akhirnya mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailul amal ni sebenarnya bukan untuk orang awam untuk buat keputusan hadis ni dhaif berat ke dhaif ringan, sebab orang awam bukan tahu hadis ni dhaif berat ke dhaif ringan. Hanya ilmuwan saja yang tahu. So kalau dia jumpa mana-mana hadis nampak macam cantik sikit, dia punya anjuran kena tanya ilmuwan lah. Tanya ilmuwan, ni dhaif berat ke dhaif ringan? So ilmuwan tu akan bagi jawapan kat dia. Kalau dia kata dhaif ringan, boleh beramal untuk fadhail amal, so dia boleh beramal. Tapi tak boleh dijumpa mana-mana hadis, tak apalah hadis dhaif ni boleh beramal dalam fadhail amal, tapi ustaz kata dhaif ringan, kitab ni ringan je. Tak boleh. Manakah pandangan yang paling kuat tentang sapuan telinga semasa wudu? Adakah dengan air yang sama untuk sapuan kepala atau air yang baru? Dua pandangan di kalangan para ulama. Sebahagian ulama mengatakan air yang sama. Ada riwayat Nabi ambil air Nabi sapu kepala dan telinga dengan air yang sama. Kerana mereka menganggap telinga itu adalah daripada kepala. Al-udhunani minar ra's.
Tapi hadis ni dipertikaikan oleh para ulama. Tapi ada hadis yang lain menunjukkan Nabi buat benda yang sama. Kepala dengan telinga serentak. Tak payah ambil air baru. Tapi sebahagian para ulama, bahkan ini majoriti para ulama, antaranya mazhab Syafi'i juga, mengatakan ambil air baru. Kedua-duanya sabit. Kedua-duanya sabit dalam sunnah. Sapu kepala, yang sunnahnya sapu kepala, ambil, basahkan tangan, sapu kepala. Ke belakang, tarik ke depan, kemudian sapu telinga sekali. Ataupun ambil air baru, telinga. Kedua-duanya sunnah. Sekali saja. Ya? Ada riwayat yang sebut 3 kali, tetapi riwayat itu tidak sahih. Tapi kalau orang perempuan macam mana? Orang perempuan rambut panjang kan? Tarik. Lepas tu dia tolak balik. Lepas tu dia dah basuh kaki semua, dia keluar bilik air kan? Laki dia terkejut. Aku ingat Sunda Bolong. Kalau orang perempuan, berdasarkan riwayat Muawwidh bintu Rubai', dia boleh basahkan tangan dia, letak pekup kepala di depan, tengah dan belakang. Itu juga sunnah. Kenapa tulisan tangan Imam Syafi'i sendiri tidak dijadikan sandaran muktamad di sisi mazhab? Kerana Imam Syafi'i ini dia ada perubahan pandangan dia. Dan tulisan tangan dia tu kadang-kadang ringkas. Dia ada huraikan dalam kuliah-kuliah dia, anak murid dia dengar dan anak murid dia sampaikan kepada generasi berikutnya. Maka sebab itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i datang daripada anak murid dalam mentafsirkan makna kalam Imam Syafi'i. Ya? Itu biasalah anak murid yang faham tok guru punya tulisan. Kerana kadang-kadang tulisan ni terdedah kepada tafsiran. Maka orang yang rapat dengan Imam Syafi'i yang lebih faham. Tapi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i ini bukanlah hujah. Dia adalah pandangan. Ijtihad lah. Boleh juga kita ambil pandangan mazhab yang lain kalau kita rasa lebih tepat. Tak ada masalah. Bahkan negara kita pun buat. Walaupun pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kata macam ni, kita ambil pandangan yang lain. Mazhab lain. Kerana ada keperluan. Kerana nak memudahkan umat. Kerana hujahnya lebih kuat. Itu biasa. Jangan kita ta'assub dengan mazhab. Wallahu ta'ala a'lam. Ya tuan. Dalam Riyadhus Shalihin, dalam bab taubat, di mana daripada Said Abdul pimpinan yang Nabi berikan, mana yang orang ni telah membunuh 99 orang. Jadi apabila ditanya kepada orang yang alim dalam hukum tersebut, dia kata pergi jumpa seorang pendeta. Jadi pendeta tu mengatakan kamu tidak boleh bertaubat dan orang yang ke-100 orang itu dibunuh. Jadi apabila setelah bunuh orang yang ke-100 itu dijumpa kepada orang alim kata boleh kamu keluar daripada tempat ini ke tempat yang lain untuk bertaubat. Jadi ada dua scenario yang berkaitan dengan pendeta tu letak hukum-hukum maknanya orang itu tak bertaubat. Jadi scenario yang berlakukan sebanyak ustaz-ustaz ni yang ada letakkan hukum munafik lah, kafir lah. Jadi adakah senario hadis ni berlarutan atau tak? Okey. Berkenaan dengan hadis dalam Riyadhus Shalihin dalam bab taubat, berkenaan dengan orang yang dah bunuh 99 orang, pergi tanya pendeta. Pendeta kata tak ada ruang taubat lah. So dia bunuh pendeta tu. Alang-alang dah tak ada ruang taubat, aku bunuh hang jadi 100. Rekod tu kan. Lah kali dia rasa nak taubat juga, dia pergi jumpa dengan orang alim. Jadi orang alim tu kata, "Na'am, ada ruang taubat. Ma yahulu bainahu wa bainat taubah." Apa yang boleh halang dia daripada bertaubat? Kan? Jadi ada ruang taubat. Tapi orang alim tu kata, "Intalik ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum." Orang alim ni kata, engkau boleh taubat. Tapi dengan syarat. Engkau pergi bumi sekian-sekian, di sana ada manusia yang menyembah Allah. Kau pergi sembah manusia, sembah Allah dengan mereka, dengan manusia tu. Wala tarji' ila ardik fa innaha ardusu. Jangan balik ke kampung kau, kerana kampung kau tu kampung jahat. Kau duduk kampung tu kau jadi jahat. So maksudnya orang nak taubat ni dia kena putuskan hubungan seketika dengan orang yang menyebabkan dia jadi jahat. Bukan putus maksudnya putuskan silaturahim tak tegur langsung, tapi hadkan hubungan.
So kalau kawan dia selalu ajak dia pergi buat maksiat, tiba-tiba kawan dia telefon, saya sibuk. Supaya dia tak terikut dengan budaya lama. Sebab dia nak taubat ni. Cari kawan-kawan baru yang boleh bagi motivasi kat dia untuk jadi baik. Apa masalahnya? Masalahnya dia pergi tanya pada pendeta. Fadulla ala rahibin. Dia tanya, dia tak salah. Dia tanya orang kampung dia. Saya nak taubat. Mana orang yang saya boleh tanya? Sebab saya dah bunuh 99 orang. Fadulla ala rahib. Orang kampung dia salah. Orang kampung dia pergi tunjuk. Dia tanya orang alim. Orang kampung pergi tunjuk rahib, kaki ibadat. Dan bukan semua kaki ibadat tu alim. Alim ni orang yang ada ilmu. Rahib, kaki ibadat. Bukan semua kaki ibadat ada ilmu. Kita pun buat benda yang sama dalam masyarakat kita. Satu orang jahat sepanjang hayat, tiba-tiba rasa nak taubat. Taubat duduk kat masjid. Kita pun kata, hang alim sekarang. Tak sangka betul. Bukan alim. Saleh. Tapi kita salah guna tempat kan. Alim sekarang kau biasalah. Aku mana alim dah pun kan. Dia perasan kan. Jadi bila orang tanya soalan kat dia, dia pergi jawab. Ni masalah bila mana kita diberikan dengan soalan, kita diberikan dengan soalan agama, kita cuba jawab walaupun kita tidak ada ilmu tentang dia. Dan kita memberi hukum, sedangkan hukum Allah bukan macam tu. Bahaya ni. Ajra'ukum 'alal futya, kata para ulama. Ajra'ukum 'alan nar. Yang paling berani di kalangan kamu memberikan fatwa ialah orang yang paling berani untuk terima ancaman api neraka. Sebab tu jangan bagi hukum. Jangan. Kadang-kadang kita kata orang tu munafik. Kadang-kadang kita kata orang tu macam-macam lah. Kafir lah apalah. Sedangkan ada ruang untuk dia kembali dan bertaubat. Orang yang bunuh 99 ni kira jahat betul ya. Legend lah kan. Pun ada ruang taubat. 100 orang dia bunuh, ada ruang taubat untuk dia. Maka berikan ruang kepada insan. Nabi ni hebat ni. Yang dapat sokongan banyak ni. Sebab dia bagi harapan. Sebab dia bagi ruang untuk orang kembali. Dia tak tutup jalan. Selagi mana matahari tak naik pada barat, selagi mana nyawa tak sampai ke Hongkong, ada ruang untuk kembali. Orang yang ditindas dibantu, orang yang dizalimi dibela, orang yang berdosa diberikan ruang untuk kembali. Maka sebab tu Nabi dapat sokongan. Sokongan yang tidak berbelah bagi daripada orang bawah dah. Sebab tu kita jangan main-main halau-halau orang. Jangan halau-halau orang. Perjuangan Islam milik semua, bukan hanya milik kita. Boleh tuan-tuan? Saya sebut harapan-harapan ni bahaya. Teruk dia ni. Pasal dosa kan, ada perempuan kan, dia pernah diceritakan ada perempuan ni bila sebelum dia kahwin ni, dosa tu bapa dia tanggung. Sebelum dia kahwin tu suami dia tanggung. Benda ni ada sandaran. Perempuan kalau sebelum kahwin bapa dia tanggung dosanya. Kalau lepas kahwin suami dia tanggung dosanya. Ada sandaran ataupun tidak? Pernah baca tak hadis Nabi kata, ra'aitu aktsara ahli narin nisa. Aku melihat ramai perempuan dalam neraka. Pernah tak? Biasa, hadis ni sahih. Adalah tafsiran untuk hadis ni, walaupun hadis ni pun dikritik juga oleh golongan-golongan anti hadis. Tapi nak bagi tahu, ada hadis bagi tahu perempuan ramai dalam neraka. Kalau perempuan ramai dalam neraka, macam mana pula dosa ditanggung oleh ayah dan suami dia? Kalau dosa ditanggung oleh ayah dan suami dia semua sekali, maksudnya ayah dia dalam neraka, suami dia dalam neraka. Sebenarnya ini salah faham. Yang sebenarnya ialah perempuan bila dia sudah baligh, mencapai umur haid, dia tanggung dosa dia sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dalam Quran menyebut, satu orang yang berdosa, dia tak tanggung dosa orang lain. Dia hanya tanggung dosa dia.
Habis tu ayah dia macam mana? Ayah dia tanggung dosa ayah dia lah. Pasal apa dosa dia? Cuma ayah dia berdosa kalau ayah dia tak buat tanggungjawab dengan sempurna. Bukan kerana ayah dia tanggung dosa anak dia, tapi kerana ayah dia tak buat tanggungjawab dengan sempurna. Kalau ayah kena tanggung dosa anak perempuan dia sampai bila-bila, walaupun ayah dia baik, suami kena tanggung dosa isteri walaupun dia baik, tu Nabi apa? Nabi Lut, isteri dia tak mau ikut dia. Nabi Nuh, isteri dia tak mau ikut dia. Berdosa ke dia? Tak berdosa. Kerana dia dah buat apa yang patut dan apa yang wajib ke atas diri dia. Maka tak ada orang yang kena tanggung dosa orang lain. Dia hanya tanggung dosa diri dia. Kalau ayah dia dah buat semua tanggungjawab dengan sempurna, dah bagi didikan, dah tegur, tapi anak perempuan tak mau ikut, tetap juga nak buat maksiat, ayah tak tanggung dosa tu. Ayah tak tanggung, perempuan tu yang tanggung. Kalau tak adalah perempuan masuk neraka, semua masuk syurga. Kan? Masa nak pergi masuk syurga tu berselisih dengan ayah dia. Hai papa, nak pergi mana? Aku nak masuk neraka, tanya lagi. Tak adalah kan? Mesti Islam bersifat praktikal dan adil kepada insan. Islam adil kepada insan. Macam tu seronoklah orang perempuan kan? Seronoklah orang perempuan. Tak apa, dosa kami tak tanggung. Marilah kita bergosip hari-hari. Tak betul. Ini pandangan yang tidak tepat. Wallahu a'lam. Ustaz, Farouk Efero dia kata dalam satu hadis yang betul-betul dia muskil. Siapa yang menyebut amin bersama dengan para malaikat, maka kata dah hapus dosa yang sebelumnya. Macam mana nak faham Ustaz? Macam ni. Sebenarnya ni baru juga kemuskilan ni, saya pun tak gaji juga. Dia bertanya. Hadis ini hadis yang sahih. Allah meletakkan tempat untuk mustajab doa ni pada tempat-tempat yang khusus yang mana dia sendiri letak. Soalan yang sama juga kita kena tanya dia. Kenapa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan? Kenapa doa pada malam tu lebih mustajab daripada malam-malam yang lain? Kerana Allah menjadikan demikian. Dan kita kena ingat, malaikat ialah golongan muqarrabun, golongan makhluk yang dekat dengan Allah. La ya'sunallaha ma amarahum, tak sekali-kali melakukan maksiat kepada Allah. Bila malaikat aminkan doa kita, maksudnya kita sedang bertawassul dengan makhluk yang saleh. Makhluk yang saleh mengaminkan doa kita, kita amin sekali, maka itu jadi penyebab untuk Allah mustajabkan doa. Seperti mana malam Lailatul Qadar yang Allah Ta'ala bagi tahu dia berkat. Dia bagi tahu berkat, maka orang yang berdoa pada malam tu akan dapat. Kenapa? Kerana Allah meletakkan rahmatnya di situ. Seperti mana Allah rahmatkan golongan-golongan malaikat yang sentiasa beribadat dan sentiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sahihkah hadis syurga di telapak kaki ibu? Hadis ni dengan lafaz demikian tidak sahih. Tapi ada hadis lain yang sama makna dengan dia yang sahih, iaitu seorang lelaki minta izin untuk Nabi hantar dia pergi jihad. Jihad fardu kifayah. Nabi tanya dia, ada ibu tak? Dia kata ada. Nabi kata fa fiha fajahid fa thammal jannah. Pada ibu tu kamu kena berjihad kerana di sana ada syurga. Wallahu a'lam. Rukuk. Dia masbuk lah. Dia takbir dengan imam. Takbir dengan imam dan boleh baca Fatihah apa semua lah. Tapi imam rukuk, dia tak rukuk. Dia nak habiskan Fatihah dia. Kalau imam rukuk, dia tak rukuk. Dalam keadaan dia mampu, dia ada ruang untuk baca Fatihah dengan imam waktu berdiri tu, solat dia sah, rakaat dia dikira. Yang mana kena rukuk dengan imam ni untuk orang yang masbuk. Masbuk ni orang lewat, dia tak sempat kadar berdiri dengan imam sekadar yang boleh menyebabkan dia membaca Fatihah. Jadi kalau imam rukuk, dia tak sempat habis, dia datang lambat, so dia kena rukuk. Kalau imam rukuk, dia bangkit, dia rukuk, imam bangkit, tak sempat rukuk dengan imam sekadar subhanallah, maka rakaat tu tak dikira.
Dia kena ikut imam, tapi dia kena kira rakaat berikutnya. Bukan rakaat yang dia tak dapat rukuk dengan imam. Tapi kalau dia muwafiq, rakaat itu dikira kerana dia mampu baca Fatihah sekali dengan imam. Cuma jangan terlalu lewat. Kerana siapa yang lewat daripada imam melebihi berapa rukun panjang? 3. Maka solatnya batal. Okey? Last. Ya, tuan. Waalaikumsalam. Mengatakan bahawa mengaminkan doa yang dibacakan oleh Fatih semasa khutbah kedua adalah tidak. Bagaimana Ustaz dapat jelaskan? Mendoakan, menyebut amin, pada khatib ini tak salah. Tetapi hendaklah dengan suara yang rendah. Yang dipertikaikan oleh para ulama tu yang tadah tangan waktu khatib baca doa. Yang tu yang dipertikaikan tu. Bukan yang sebut amin tu. Yang sebut amin tu okey, selagi mana dia bukan jerit, dia amin. Amin. Maksudnya dia sebut pada diri dia. Itu tak jadi masalah. Yang jadi masalah yang dipertikaikan oleh para ulama ialah menadah tangan waktu khatib baca doa. Kenapa ulama pertikaikan? Sebahagian ulama pertikaikan kerana ada hadis yang mana seorang sahabat melihat Bishr bin Marwan baca khutbah, tadah tangan di atas mimbar, dia doa supaya tangan Bishr itu diburukkan oleh Allah. Kerana dia kata dia tak pernah diangkat oleh Nabi SAW, melainkan Nabi hanya isyarat dengan telunjuk dia saja. Maka ulama dia kiaskanlah, dia kata kalau khatib tak tadah tangan, maka makmum pun samalah. Dan tidak ada riwayat yang mengatakan dia tadah tangan. Ada juga sebahagian ulama, terutama dalam mazhab Maliki, dia kata yang dilarang itu hanya khatib, tapi makmum tak apa. Saya berpandangan, wallahu a'lam, saya berpandangan makmum tak angkat tangan, tak tadah tangan. Sebab tidak ada riwayat yang menyebut sahabat yang doakan supaya tangan tu diburukkan, dia pun tak ada riwayat dia sedang menadah tangan. Tak ada. Tapi kalau ada orang sebelah kita tadah tangan, tak apalah, biarlah, mungkin diikut pandangan ulama yang kata boleh tadah tangan. Cuma kalau orang tanya kita kata tak tadah tangan. Jangan pergi tampar lah tangan dia. No. Nanti jadi isu pula. Kalau dia suruh kita tadah tangan, kita senyum dekat dia. Ya. Mengenai mendengar kabar kematian, yang mana lebih awal, doa ataupun al-Fatihah? Mendengar kematian, mana lebih afdal? Doa ataupun al-Fatihah? Dah tentulah doa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu lebih utama, bukan al-Fatihah. Tapi membaca al-Fatihah kepada si mati, khilaf di kalangan para ulama. Tapi bukan al-Fatihah, Al-Quran. Bukan al-Fatihah secara khusus. Kita tukar. Try tukar. Bila ada kematiannya, kita baca doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Kautsar. Orang pun macam, bukan ada dalil pun kata kena baca Fatihah. Apa Kautsar? Pendek sangat. Okey, Al-Baqarah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.